Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam siri pemantapan dengan tajuk Lahan, yang ada kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Dan kita kali ini masuk pada siri yang ke-28, merujuk kepada kertas kerja kita di muka surat 12. Daripada awal, maka kita akan bermula di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dhalika yaqulu al-hafiz ibn al-Jazari wan nasu fi dhalika baina muhsinin ma'jurin wa musii'in athimin أو معذور. والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. Dikatakan di sini, dan pada perkara yang demikian itu, ataupun dan pada perkara itu, berkata, yaqul, berkata seorang ulama Quran, Al-Hafiz Ibn al-Jazari. Ini kata-kata Al-Hafiz Ibn al-Jazari. Apa kata dia? Dan manusia pada perkara tersebut, atau dan manusia pada yang demikian itu, berada di antara yang melakukan kebaikan, muhsin, yang melakukan kebaikan, ma'jurin, diberi pahala. Maknanya orang yang elok bacaannya, ya, akan diberi pahala. Orang yang elok bacaannya, maknanya akan diberi pahala. Dan yang melakukan, atau maknanya, dan orang yang melakukan keburukan, maknanya orang yang tidak elok bacaannya, yang berdosa, maknanya tidak, ya,
berdosa lah. Dan yang melakukan keburukan yang berdosa. Atau yang dikecualikan, ma'zurin. Ma'zurin ni dikecualikan. Maka dia dikecualikan maknanya dia dimaafkan, ya? Tidak berdosa lah maknanya, sebab dia dimaafkan. Ya. Faman qadira 'ala at-tashih, maka sesiapa yang mampu memperbetulkan, makna membaca Al-Quran dengan betul, kalam Allah Ta'ala, ya, memperbetulkan kalam Allah bil lafz sahih, dengan lafaz ni makna dengan sebutan yang sahih, dengan sebutan yang betul. Sebutan betul ni sebutan yang sah, ya. As-sahih al-arabi, maknanya sudahlah betul bacaannya. Ada pula lahjah Arabi, bunyi ke Arabannya, begitu. Jadi Quran ni bukan setakat dituntut untuk sahih betul, tapi dia ada ciri-ciri al-Arabi. Baca Quran ni kena bunyi macam orang Arab baca, bukan macam orang Jawa atau macam orang Melayu atau orang Banjar baca, ya. Dia kena bunyi Arab, bil lafz sahih al-arabi al-fasih, ya. Dah ada lahjah Arab fasih pula, maknanya lancar. Maknanya kalau setakat bunyi Arab saja kerana orang Arab, memang ramai lagi orang Arab yang tidak lancar. Sebab dia bunyi Arab sebab dia orang Arab. Tapi ada bunyi yang tidak lancar hanya kerana dia orang Arab, tapi tak lancar, tak fasih. Macam orang Melayu jugalah, ada yang cakap Melayu tidak lancar. Sebab itu dalam pertandingan ada hakim bahagian kelancaran, sama ada syarahan tu Melayu atau syarahan tu di dalam bahasa yang lain, ada bahagian kelancaran. Menunjukkan bahawa tiap-tiap bahasa unsur-unsur fasahah itu, kelancaran itu diambil kira. Apatah lagi kita membaca kalam Allah, ya, perkataan Allah. Ya. Wa'adlun ila al-lafz al-fasid al-ajami, dan cenderung ke arah sebutan yang rosak, maknanya tiba-tiba dia memalingkan kepada sebutan yang tidak betul, ya. Sebutan yang rosak ni maknanya sebutan yang tidak betul, ya, yang tidak betul. Yang bukan sebutan Arab, mana bukan Arab ni ajam, sebutan ajam. Ajam ni sebutan bukan Arab. Dia kata orang Arab dengan orang ajam, ya. Mana sebutan yang bukan daripada lidah orang Arab. Kita ni lidah orang ajam lah, tapi sejarah dan
keadaan telah membuktikan dengan izin Allah, orang yang bukan Arab pun boleh membaca Quran macam orang Arab juga. Ya, dibuktikan oleh tuan guru kita lah, Datuk almarhum ayah Haji Mat Ustaz Ahmad Maksum Fergau. Pernah satu ketika Syekh Mahmud Khalil Husari kata, mu ni muka tidak Arab. Bukan makna Syekh Mahmud cakap lantar, tidak, saya hancurkan. Mu ni mat, dia kata, muka tidak Arab, tapi suara mu suara Arab. Syekh Mahmud memuji Tok Fergau, anak murid kesayangan dia di rantau ini. Ya, memang Tok Fergau baca suara dia memang suara mirip suara Syekh Mahmud Khalil Husari. Ada orang hanya boleh kata hebat saja Tok Fergau, tapi tidak bersamanya, tidak dapat aura dia. Saya bersama almarhum 3 tahun, jadi kita boleh tahulah. Bacaan yang kata hebat-hebat tu, kita nampak dan kita dengar kehebatan suara. Ya. Baik, jadi sebutan yang bukan Arab ni kata al-ajam. Ya. Atau an-nabti al-qabih. Ya. Atau an-nabti al-qabih, atau satu ciri bacaan yang apa ni, an-nibti. Nibti ni kita nak kata macam mana? Hamburan. Ditekan-tekan, diherdik-herdik bacaan tu. Ya. Dikeras-keraskan sebutan bacaan itu. Ini ciri-ciri bacaan yang tidak Arab, yang tidak baik. Dan bacaan ini dikatakan qabih, bacaan ini buruk. Habis saja kertas kerja kita ni, kerja kita tak habis lagi. Ada satu lagi kitab saya akan syarah dalam bab lahan juga, tapi lahan dari aspek suara. Yang ini lahan dari segi salah baca. Ada lagi kitab dia akan terang lahan juga. Sebab itu dia akan pergi lagi Haji Aziz, tajuk ni lahan ni, ya. Iaitu macam mana yang kata suara tu suara yang salah. Apakah suara salah maka tak boleh, jangan baca dah. Kena pun betul lah suara tu. Suara yang salah, suara yang tak baik dalam baca Quran macam mana? Maka ada kitab yang menerangkan nanti. Itu pun ya, panjangnya pun lebih kurang ini juga. Ya, biar habis umur kita dah tu. Mudah-mudahan panjang umur lagi lah, insya-Allah ya. Sebab kita banyak lagi ilmu Allah ni yang kita nak kongsi. Kalau kita tak buat macam ni, maknanya benda ni kita pendamlah macam harta Qarun, request dan sebagainya. Kita nak keluarkan benda ni, kongsi dengan masyarakat. Jadi ada yang orang membaca Quran dengan an-nibti qabih, dengan hamburan yang buruk. Ya, nibti ni makna buruk apa ni? Dia semu bacaan macam naga, macam mana? Begitu. Jadi kita baca Quran jangan sembuh-sembuh macam tu. Bomoh tak apa, dia bomoh pun saya pun tidak bomoh, tidak pula menyembuh pula. Menyembuh tu bila orang kena rasuk tu saya sembuhkan juga. Geram dengan iblis dalam badan dia tu. Ya. Macam Rasulullah SAW, ada seorang sahabat kena rasuk, tapi kerana Rasulullah, ya, dia tu adalah Quran hidup Rasulullah. Iblis tengok dia dah kegundah. Lepas tu Nabi pergi je, Nabi tak ada kata jampi serapah apa pun. Dia kata, ikhsa ya adu Allah, berambus kamu musuh Allah daripada badan sahabatku ni. Dia tampukang lari iblis tu keluar. Nabi hanya kata berambus je, ikhsa, mana berambus. Kita marah ni. Ya. Jadi kita baca Quran jangan buat macam bomoh mubah. Dia kena baca ni dengan suara Arabnya, dengan fasihnya. Ini yang dituntut dalam baca Quran. Yang mana fasih dan suara Arab ni kita akan sambung lagi nanti. Macam mana nak dapatkan suara yang tidak salah. Ini ikutilah perkembangan siri ini nanti, ya. InsyaAllah. Jadi
Kalau kita pergi balik daripada awal, apa dia nak kata sini? Dan manusia pada perkara tersebut, ya, berada di antara yang melakukan kebaikan yang diberi pahala. Siapa baca betul dapat pahala. Dan yang melakukan keburukan, yang diberi dosa. Siapa baca tak elok, berdosa. Atau yang dikecualikan. Mana ada yang dikecualikan, yang uzur, yang dimaafkan. Yang dimaafkan. Maka siapa yang mampu memperbetulkan perkataan Allah ini, Al-Quran ini dengan sebutan yang betul, dia nak cerita. Kalau yang mampu tu nak sebut betul, yang betul tu cirinya macam mana? Ya, sebutan yang ada unsur-unsur kearaban. Sebutan yang betul tu macam mana? Sebutan yang fasih, yang lancar. Sebutan betul tu macam mana? Ya, yang dia cuba nak elakkan daripada sebutan-sebutan yang rosak, ya, yang bukan sebutan bunyi kearaban ataupun bukan sebutan yang ada sifat-sifat hamburan yang buruk. Itu dia punya. Baru kita nampak susunan ayat. Tadi kita literal satu, sekarang kita nampak, ya, orang baca betul dapat pahala, orang baca tak betul dapat dosa. Orang yang dikecualikan, yang uzur, yang dimaafkan, daripada dia ni tak mampu nak sebut yang elok. Yang elok tu macam mana cirinya? Begini. Itu teks yang kita baca dari mula tadi, ya. Istighna'an binafsihi, merasa perlu kepada dirinya sahaja, merasa perlu kepada dirinya sahaja, maknanya dia ni rasa hebat dengan kebolehan, ya, hebat dengan kebolehan dia sahaja. Wastibdadan bira'yihi wa hasadahu wattikalan ala ma allafa min hifzihi. Dan tetap dengan pandangan dia, wastibdadan bi ra'yihi, dan wahasadahu, dan kedengkian, dan memelihara atas apa yang disusun dari hafazannya, istikbaran, merasa bangga diri, anir ruju'i ila alimin yuwaffiquhu ala sahihi lafzihi fa innahu muqassirun bila syakkin. Sampai situ kita berhenti dulu. Sekarang sesat. Berhenti sampai situ dulu. Kalau baca kitab tua Melayu pun dia tak boleh panjang-panjang. Untuk guru baca sikit, lepas tu letak pen, tak membaris syarah dulu. Oh tidak, dia sesat. Dia jadi terjemah secara direct translation ni kadang-kadang kita tak nampak maksud. Kita hanya nampak erti saja. So saya berhenti situ untuk kita tengok apa sebenarnya nak diceritakan oleh tuan kitab kita yang kita ambil potongan-potongan kitab-kitab daripada ulama-ulama ni. Baik.
Jadi tadi dia nak katakan sebutan yang tak elok ni, sebutan yang rosak ni, sebutan yang bukan sebutan Arab, ataupun mempunyai ciri-ciri bacaan yang menengking-nengking, yang menghamburkan suara tu, ya, merasa perlu kepada dirinya sahaja, ya, dia rasa diri dia saja betul, dan tetap dengan pandangannya, langsung tak nak terima pandangan orang lain. Dia rasa bacaan dia saja betul, ya. Dan kedengkian, ada hasad. Hasad ni dengki lah, ya, cakap Melayu dengki. Kalau ada orang baca betul, dia tak berapa nak boleh iktiraf, tak berapa nak boleh terima, dia rasa dia saja, gitu, ya. Dan juga dia memelihara atas apa yang disusun dari hafazannya, daripada hafalan-hafalan dia. Maknanya dia ni jaga apa yang disusun. Ni ciri-ciri orang yang tak bagus lah. Dia nak cerita bila baca Quran, hanya rasa diri dia saja yang betul, orang lain tak betul. Ni ciri-ciri yang tak baik, ciri-ciri mazmumah, ciri-ciri yang tercela yang ada pada seorang pembaca Quran, ya. Selain daripada dia tidak boleh menyebut dengan sebutan Arab tadi, selain daripada dia tidak lancar, selain daripada dia punya bacaan yang hampuran, yang buruk, lepas tu dia bangga diri, ya, dia ni jenis firm, tak menentu, ya, teguh pandangan dia atas diri dia saja, kemudian dengki pula dengan orang lain, kemudian dia hanya ambil kira apa yang dihafal saja. Orang yang macam ni, nampak tak? Tak nampak kan? Faham tak? Tak faham baca sendiri, ataupun ulang banyak kali BCD 28, ya. Jadi orang yang ada ciri-ciri macam ini, orang kata ciri-ciri syok sendiri, SS. Dia rasa dia saja. Tapi tuan-tuan janganlah salah faham pula itu, ya. Tapi kalau orang yang memang betul-betul dia dapat ilmu tu macam itu, maka dia kena firm di atas pendapat dia, bahawa mungkin orang lain tu memang tak tepat. Dia vice versa pula, tengok balik sebaliknya. Bukan makna orang kalau dia tegas dia tak salah, ikut fakta ni dah. Yang tegas tapi betul, yang lain tu dia katakan benda tu salah dan wajib diperbetulkan. Orang macam ni kita kena ikut. Tak semesti ramai guru tu menunjukkan mantap. Kadang-kadang memada dengan sedikit guru. Tapi ada kalanya dengan ramai guru juga menambah pemantapan. Apabila itu diambil kira kriteria guru-guru yang dipelajari pula, macam Imam Nafi', 80 orang guru dia. Imam Nafi' ni imam qiraat, guru dari kalangan tabi'in 80 orang. Cuba tengok balik VCD Fatihah dan Qiraat 7, sejarah Imam Nafi', saya disyarahkan dulu. Macam mana dia berguru, lebih kurang 80 orang. Tapi semua tu boleh pakai, ya, baik. Istikbaran, dia merasa bangga, ya, diri dia ni daripada merujuk kepada orang alim. Dia bangga diri, dia tak nak rujuk lah. Tak boleh lah, ya. Macam mana kita punya kehebatan Allah bagi sedikit pada kita, kita masih tetap berbincang, masih tetap merujuk, masih tetap bertanya, masih tetap duduk belajar. Itu yang saya kata, walaupun kita dah mengajar, jangan sombong tak mau mengajar. Dah boleh berceramah sikit, dulu tak berceramah, sekarang boleh berceramah sikit, dah tak ada masa nak duduk dengan ceramah orang lain. Atau tidak membuat rujukan sendiri di rumah, bahan-bahan yang dirujuk. Dia tidak berusaha untuk menambah bahan-bahan, ya. Orang yang macam ni tak nak rujuk pada ila alim, kepada orang alim, ya. Yuwaffiquhu ala sahih. Orang alim ni pula yang dia tak nak rujuk ni orang yang boleh tunjukkan sebutan yang betul, ya. Sahihi lafzihi. Orang alim yang patut dia rujuk ni, sebab orang alim ni boleh menunjukkan bacaan yang betul. Dah, sebab dia ni apa? Dia ni sombong. Orang Melayu kata apa dia tu? Bodoh dalam bodoh sombong. Ni istilah bodoh sombong keluar ni, ya. Apa jadi pada orang ni?
fa innahu muqassirun bila syakkin, maka dia adalah orang yang cuai. Muqassirun, dia adalah orang-orang yang cuai bila syakkin, tanpa ragu-ragu. Dia adalah orang yang cuai, ego, ya, tanpa ragu-ragu, dengan tidak ada keraguan lagi. Ini orang sombong lah, orang tak nak rujuk daripada orang alim, ya. Dia hanya rasakan ingatan dia saja yang sebenarnya. Orang-orang ni sebenarnya, kata ulama ni, dia adalah orang yang cuai dengan tidak ada keraguan lagi, bila syakkin. Dengan kriteria sifat diri dia yang kita tengok membelakangkan segala unsur-unsur kebaikan dan sebagainya ni, orang ni adalah orang yang cuai, ya. Wa athimun bila raibin, kan sakit tu. Ini yang kata menzalimi diri sendiri ni. Orang-orang yang ada sifat-sifat mazmumah dalam bab mempelajari, membetulkan ilmu bacaan ni, tapi tak mau belajar, bangga diri, syok sendiri, tak nak rujuk dengan orang, rasakan pendapat dia saja yang betul. Kalau dia merasakan pendapat dia betul, setelah dia rujuk, setelah dia kaji, setelah dia buat homework, setelah dia buat analisa dan sebagainya, itu tak apa. Ini menolak terus unsur-unsur yang boleh menyumbang kepada penambahbaikan ilmu pada diri dia. Orang ini sebenarnya orang yang cuai bila syakkin wa athimun, dan berdosa. Kalau takkan cuai dia satu hal, wa athimun. Athimun maknanya orang ni juga berdosa bila raibin, tanpa ragu-ragu lagi, dia memang confirm berdosa. Dah dapat cuai, dapat dosa lagi. Itu sebab dalam baca Quran ni jangan main-main. Kalau ada orang nak membetulkan kita, siap dengan hujah, terimalah. Walaupun kita selama ni duk baca tu, sebab tak ada orang nak tegur kita. Ada seorang nak murid saya dah status jadi guru Mahat Tahfiz lah. Dengan cara dia guru Mahat Tahfiz, dengan dressing ni, bila jadi imam tarawih, siapa nak tegur dia? Dengan baca satu juzuk satu malam, dengan baju yang badan yang besar, pakai pula jubah yang imam Masjidil Haram pakai tu, warna hitam lis kuning tu, bubuh pula kain serban merah pula, dah macam Syekh Sudais pula kat depan tu. Terpadam orang nak tegur dia. Tapi rezeki saya tegur dia, sebab dia anak murid saya, anak murid yang tidaklah komited dengan pun, yang rajin dengan ayat ayat. Saya marah ni pasal Quran awak pegang, awak punya attitude kena positif. Saya tegur dia. Nasib baiklah dia balas balik. Dia kata, terima kasih Ustaz, saya kata. Ya. Kalau Ustaz tak tegur saya tak tahu. Rupanya dia ada juga positifnya, nilai positif tu ada. Saya sebenarnya tak tahu sebab tak ada orang tegur saya selama ni. Anak kata, siapa nak tegur ente? Ente dah guru, ketua guru Mahat Tahfiz, lepas tu ente bawa tarawih pula, ente punya pakaian pula, habis orang Mekah punya ente pakai, bubuh kat badan, siapa nak tegur? Anak kata, ente kena betul, ente punya Fatihah, ente punya surah, berapa ibtidah, ente kena betul. Terima kasih Ustaz. Tak cerita, itu cerita betul. Cuba bayangkan, kalau anda tak tegur, agak-agak siapa yang nak tegur? Penceramah biasa bukan bidang Quran takkan tegur. Betul tak? Orang Quran nak tegur pun banyak fikir benda-benda. Jadi orang yang ada ciri-ciri kurang baik sebagai pembaca Quran, yang sombong, yang ego, yang tak boleh kena tegur, yang tak nak merujuk, yang tak nak buat pembetulan, penambahbaikan, orang ini orang cuai, orang ini orang berdosa bila syakkin, tanpa ragu-ragu, bila raibin, ya. Tanpa ragu-ragu lagi lah, maknanya sahih. Ya. Orang ni orang yang berdosa.
Amma man kana la yutabi'uhu lisanahu. Amma man kana la yutabi'uhu lisanahu. Ini dia nak terangkan di sebaliknya pula maknanya. Dan adapun sesiapa yang tidak mampu yutawi'uhu, menyampaikan mereka yang tidak mampu menyampaikan daripada tawa'a, menyampaikan lisanahu, lidahnya, atau la yajidu man yahdihi ila sawabi bayanihi, atau tiada yang menunjukkannya kepada keterangan yang betul, atau tiada yang menunjukkannya maknanya tidak mendapati orang yang boleh bagi tunjuk ajar kepada dia ke jalan yang betul. Ini dia nak terangkan situasi yang berbeza pula. Yang tadi golongan apa je Slim? Golongan bodoh lagi sombong, golongan egois, tak boleh terima tunjuk ajar, tak nak rujuk. Orang macam ni apa? Orang macam ni cuai dan berdosa, tanpa ada keraguan lagi. Orang macam ni mana ada sumber yang nak memperbetulkan dia, tapi dia tak terima. Ini satu kumpulan lain pula. Adapun orang yang siapa yang tak mampu menyampaikan lidahnya. Apa makna menyampaikan lidahnya? Mengusahakan sebutannya, dia tak mampu. Dia cuba tapi tak mampu. Ada tak orang macam ni? Ada. Sampai berpeluh dari tu. Padahal dalam aircon. Sebab apa? Orang nak betulkan bacaan dia tak boleh, sampai giling-giling kepala dia. Macam nak naik share pula, tak boleh. Macam apa? Kaset sangkut, tali kaset sangkut. Lepas tu dia punya bunyi macam bunyi hantu je, macam bunyi orang kena rasuk. Tengok muka cantik, misal sejemput pula, janggut sejemput. Misal kucing, tapi bila baca memang macam kucing betul. Tak boleh. Ada yang macam itu. Tuan-tuan tak kena macam tu, aksen lah. Tapi kalau tuan punya diri tu yang kena, dia saja yang tahu. Siap-siap lepas tu memang pergi toilet tu. Tak boleh. Orang yang macam ni, la yutawi'uhu lisanahu, tak mampu menyampaikan lidahnya. Kita kata lidah tu keluarkan hujungnya, sentuh pada gigi seri. Dia kata gigi seri tu apa Ustaz? Gigi seri tu is gigi kapak. Oh, gigi kapak. Cakap lagi gigi kapak. Cakap tak jadi juga. Dia tak faham, dia jangan dengar istilah gigi seri. Memanglah gigi seri, sebab kalau gigi tu tak ada, paruh depan tu tak ada, memang tak berseri. Jadi ada orang guna istilah gigi seri. Tapi kalau buka gambar-gambar rawatan perubatan gigi, tak ada gigi seri. Dia tetap gigi kapak atau gigi kacip tengah dia panggil. Oh, gigi kapak. Bunyi tak kena gigi kapak juga. Dia pergi juga gigi taring dia. Taring kan apa? Taring bersiung dia tu. Mana nak betul makhraj. Itu makna tak mampu menyampaikan lidah dia. Kita kata tengah lidah, tolak langit-langit keras. Langit-langit keras, semua keras Ustaz, dia kata dalam mulut. Kata geramnya budak ni.
Cuba kau ambil jari kau, tak boleh sah, jari ni kotor. Tahu pula. Yang kau hidung tu, salam kat orang tak tahu kotor pula. Kau cuba rasa langit-langit keras. Langit-langit mana? Langit-langit atas lah. Oh, memang atas. Tolak. Yang mana Ustaz? Dia kata, yang atas? Yang atas. Yang mana? Yang belakang gusi. Oh, gusi. Dia ingat gusi berdarah. Ni gusi. Dah, bukan gusi tepi. Gusi depan. Tolak belakang sikit. Itu langit-langit apa? Geli dia kata. Geli tu langit-langit keras namanya. Sebab orang tua dulu kata, kalau tak rasa geli, maknanya nak mati. Oh, geli Ustaz kata dia. Geli. Cuma kau tolak sikit 1 inci ke belakang, kau muntah Ustaz, buat-buat kan? Tak ada muntah. Kau tolak belakang sikit. Rasa macam ubun-ubun ni Ustaz. Dia jenis apa, betul bendul tu. Lembut tak? Lembut tak pada depan? Lembut, memang lembut. Lembut tu namanya langit-langit lembut. Habis kalau kau nak punya qaf, kau punya tengah lidah tolak langit-langit lembut dekat anak tekak tu. Kalau kau nak bunyi kaf, kau tolak depan sikit. Kalau kau nak bunyi ta dengan dal, kau pergi lagi depan. Itu mana usaha nak menyampaikan lidah dan yotor yang aku tadi tu. Jadi orang ni dia tak mampu nak sampaikan lidah tu. Kalau kau nak bunyi dad pula, sepanjang tepi lidah kau tolak ke geraham atas, kanan atau kiri, kau heritkan dia tu. Macam mana istilahnya tu? Walam macam tu. Orang ni tak mampu. Walam colin, bunyi Tanjung Karang juga, bunyi Sekinjan, bunyi Sungai Besar, bunyi Sabak Bernam. Walau colin bunyi tu, lidah tak sampai. Maafkan saya lah, your language, my language ke apa benda pun tak kira lah. Tapi nak cerita kalau tak cakap macam tu tak boleh faham. Ada orang yang kita kena transparent dengan dia, cakap tu terang pada dia gini, baru dia faham. Tuan-tuan ingat senang nak mengajar orang. Kalau level sama tak apa, boarding school tak apa, 25 orang, 28 orang semua kira boleh pakai punya. Ya, ini yang jenis ada yang pensil tak bawa, cermin mata tak bawa. Cermin mata pakai cermin mata orang. Lagi teruk yang lelaki pakai cermin mata bini. Lagi teruk tu, nak ngaji tak bawa cermin mata. Itu nak ngaji tu bukan senang. Lama-lama dia tak payah baca Ustaz, tak bawa cermin mata ni. Dalam dia pada rumah memang tak nak baca dah. Rela tinggal cermin mata. Nak dengar ceramah, nak dengar, tapi bab baca ni okey, boleh faham? Okey. Aw la yajum yahdihi ila sawabi bayanihi. Atau tidak ada orang yang menunjukkan dia kepada keterangan yang betul. Tak ada orang nak tunjukkan dia. Ya. Dia tidak berjumpa, dia tidak mendapati orang yang boleh memberi tunjuk ajar ke jalan yang betul. Orang macam mana? Dah lah dia tak mampu, kemudian dia tak jumpa orang nak betulkan dia. Maknanya tak jumpa guru. Cuma memanglah bab jumpa guru ni kita kenalah cari guru, itu saja. Kita kenalah cari guru. Kan? Dalam cari guru pun kadang-kadang kita dapat guru yang rezeki kita yang itu. Maka kita kena usaha dapat guru yang mutqin, guru yang mursyid. Guru, kalau nak guru dari segi Quran ni, dia kurang-kurang kena ada 2 kriteria. Satu, mursyid. Mursyid ni guru yang boleh bagi tunjuk ajar. Mursyid ni bukan mesti guru tu mesti tua, umurnya 60 lebih, 70 lebih, pakai serban, jubah, berjanggut putih. Tak semesti macam itu. Mursyid ni guru yang boleh bagi tunjuk ajar kepada kita, yang tak ada apa syarat-syarat yang dikenakan pada dia. Ya, siapa juga anak murid dia, dia takkan nak tengok sangat anak murid dia tu siapa, supaya senang dia mengajar. Kalau anak murid tu dia tengok Merc-nya, dia tengok Volvo-nya, dia tengok Harrier-nya, susah nak mengajar. Kan? Tak payah tengok benda-benda macam itu. Ya, walaupun anak muridnya letak handphone Nokia yang paling baru depan dia,
Dia tak payah pandang handphone Nokia. Walaupun anak muridnya pakai cincin batu zamrud yang paling mahal, dia tak payah tengok cincin anak murid dia. Contohlah, contoh. Jangan marah, kan? Walaupun anak muridnya ada title belakang, title depan, dia tak payah tengok title depan, title belakang, sebab dia nak mengajar. Dan anak muridnya pun memang macam tu. Dia kena buang segala-gala yang ada kebesaran pada diri dia dan meletakkan kebesaran ilmu Allah di hadapan. Baru boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, walaupun tak sama tinggi. Ya. Maknanya kalau itu yang diambil kira, barulah kita boleh cari guru yang guru itu barulah guru yang dikatakan guru yang mursyid. Kalau dia marah, dia marah. Macam tu pergau saya. Kalau dia nak marah ada tu, dia marah, dia tak kira siapa lepas. Dia paling pantang orang punting kuliah. Pantang dia, ya Allah. Dia nak marah, dia marah. Lepas tu komunis bintang 3. Komunis bintang berapa? Bintang 3. Orang tak pandai. Komunis bintang 3 dekat sepadan dulu pun takut dengan Tok Pergau. Pernah diacak suruh berhenti mengaji. Dia tak kisah, dia mengaji juga. Tok Pergau. Dia jenis apa kita orang tegas. Dia tahu, dia bawa ayat Allah. Nak takut apa dengan komunis? Apatah lagi dengan yang tidak komunis. Lagi dia tak takut. Jadi dia ni satu guru mursyid, satu lagi dia panggil guru mutqin. Mutqin, minta qaflun. Mutqin maknanya guru yang teguh ilmu. Kalau nak guru kena cari dua ni. Mursyid, kalau kita salah dia tunjuk. Dia tak ada apa-apa syarat. Dia akan teguh direct. Dia takkan letak unsur-unsur takut orang kecil hati, jauh hati, patah hati. Ya, dia takkan letak unsur tu. Muda ilmu yang mahal, mu sendiri kena ada attitude yang mahal, sikap yang mahal. Jadi kalau kena tegur, jangan kecil hati, malahan besar hati. Dalam ramai-ramai ustaz, inilah ustaz yang tegur aku, ustaz lain semua ampu aku. Katakan begitu. Rupanya sedap kena tegur, dia kata. Indahnya belajar apabila salah kita diperbetulkan. Daripada salah kita dikata betul juga. Ya, mutqin pula guru yang teguh ilmu. Teguh ilmu melalui penampilan. Penampilan dia, nampak dia punya kompetensi, keterampilan diri dia nampak. Dan praktikal yang ditunjuk cara jelas. Hujah yang dilontarkan, rujukan-rujukan yang dijadikan sandaran adalah cukup meyakinkan. Orang yang macam ini bergurulah dengan dia. Orang yang maknanya amalannya terpancar daripada ilmunya. Sebab tu kalau tok guru pondok dulu Datuk, kalau dia orang tanya, sebab tu kalau di Kelantan anak-anak murid bawa balik pada Timur Tengah, Mesir, Jordan ke mana, Saudi ke, tak akan berceramah selagi tidak celup dengan tok guru pondok. Walaupun tok guru pondok tidak ke mana pun. Tok kenali contohnya. Belajar bahasa Arab, kalau kita tengok biasa, tapi bahasa Arabnya dia dikenali sebagai bapa nahwu Pantai Timur, malahan negara kita. Syekh Nawawi yang Bantan ke, biasa saja, dia melalui pesantren saja, tapi kitab-kitab rujukan tebal 1 inci lebih semua bahasa Arab. Dia bawa ke Saudi, ke Makkah, orang Makkah teruja nak tengok Syekh Nawawi Bantan. Bukan Nawawi Arab, Nawawi ni Nusantara. Nak tunggu Tok Guru ni datang ke Mekah, nak tengok wajahnya. Sampai Syekh Nawawi semua ulama Mekah peluk dia. Orang Arab peluk orang Nusantara. Nak cerita, ini guru yang mutqin, yang teguh ilmu dia. Bukan cakap asalkan modal ILU, cakap atas cakap. Cakap tak ada hujah,
cakap nak gunakan masa kena ikut Islam. Kita kena Islam memang masa kena ikut Islam, bukan Islam kena ikut masa. Gitu. Jadi orang ni dia tak mampu nak menyampaikan lidah dia, mana usaha ikhtiar dia dah maksimum, tapi dia terus berusaha dan dia tidak dapat berjumpa dengan orang yang menunjukkan kepada dia keterangan yang sebenar-benarnya. Tapi ingatlah, ini bukan alasan. Wajib atas kita mencari guru yang boleh menunjukkan yang benar. Maknanya orang yang mengaji itu sendiri dia mesti mempunyai sikap yang kata orang cerewet. Sikap yang cerewet ni mana sikap yang berhati-hati dalam menggarap ilmu. Bukannya terima sebagai spoon feeding begitu saja. Orang suap dia terima. Bukan begitu. Tapi orang ni dia tak jumpa. Dia dah usaha, kemudian tak jumpa guru yang ada sekurang-kurang. Maka apa jadi pada orang ini? Ayat seterusnya. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Dia ambil di antara petikan ayat Quran, walaupun tak lengkap, tapi inti Quran tu dia ambil. Maka sesungguhnya فَإِنَّ اللَّهَ, maka sesungguhnya Allah لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا, tidak akan memberati seseorang. Sesungguhnya Allah tidak akan memberati seseorang illa, melainkan wus'aha, dengan kemampuannya. Sesungguhnya Tuhan dia hanya ambil kira atas kemampuan hamba dia saja. Maknanya Allah tidak memaksa seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Allah tidak memaksa hamba dia mengikut kemampuan, melainkan apa yang termampu olehnya. Ayat Allah apa dia? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat Qurannya. Ini ayat yang diubah suai oleh pengarang. Fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini ayat kita. Ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sayangnya orang kita guna buah kilas ini apabila usaha pun tak seberapa. Tak, kadang-kadang tak ada usaha. Dia kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberati seorang tu melainkan apa yang termampu olehnya. Soalnya kau dah usaha belum? Ada ceramah kau tak datang dengan sengaja. Orang bagi tahu kau tak mau ambil tahu. Orang nak tolong kau supaya faham agama, kau tak mau juga. Tiba-tiba bila terpampang atau terpancar kedhaifan, kekhilafan, kelemahan, kesalahan kau tak boleh terima, maka kau guna buah kilas, kata Allah tidak memberati kau. Jadi kan kau punya usaha tidak seberapa. Maka orang yang menyalah ini namanya orang yang telah menyalahgunakan ayat Allah untuk kepentingan diri, dan inilah orang yang dikatakan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Allah tidak menzalimi diri hamba-Nya. Dia yang menzalimi diri dia sendiri bila dia tak mau belajar, dia tak mau faham agama, akhirnya dia buat sebagaimana agama tak suruh buat macam tu, dia buat macam tu. Maka orang ini orang yang menzalimi diri sendiri, termasuk orang yang berdosa. Orang yang menzalimi diri orang lain dah tentu dosa. Orang yang menzalimi diri sendiri pun berdosa. Di antara membiarkan diri di dalam kejahilan. Dalam kejahilan. Saya tertarik dengan satu haji. Ada satu haji itu mula-mula belajar juga dengan saya, tapi nampaknya macam dia tak boleh nak pergi. Lama-lama dia tarik diri daripada belajar.
Sebab bila belajar sampai kat dia, orang lain mengeluh. Masa tu jadi lama. Patutnya boleh habis 1 jam 15 minit. Kalau kena kat dia, memang 1 jam 15 minit lebih lah. Kalau orang yang ada mulalah bergelisah. Kalau bagi dia dulu, memang kalau nombor lari 4x100 tak ada nombor lah. Kalau bagi dia last pun 4x100 pun tak ada nombor juga. Bagi dia tengah pun tak ada nombor juga. Agaknya dia rasa bersalah lah, kerana aku orang lambat balik. Agaknya lah dia pun tarik diri. Tapi dia bukan tarik diri saja nanti. Dia join kelas yang terbuka. Yang tadi kelas tertutup. Memang kelas tertutup masa teknik betul-betul. Tak kira kau siapa. Itu yang sampai berpeluh tu. Berpeluh tu, itu bila ada jamuan pun makan pun tak apa nak lalu. Padahal makan-makan lah. Bila belajar kena teknik lah. Makan kan, makan. Semangat kan balik. Dia sampai macam tu, macam ayam bayar kapur. Tengok, ada besin tadi. Lama-lama kita pun bagi laluan kat dia. Tapi yang bagusnya dia, dalam kelas terbuka kat surau, dia di antara orang yang committed. Selalu dia memang ada. Dia tahu dia secara tertutup tak boleh pergi, menyebabkan orang lain serba salah. Dia duduk dalam kelas terbuka, dan dia di antara orang yang memang hadir selalu. Dia duduk walaupun terpaksa ngikut-ngikut itu. Maknanya orang macam ni kalau habis umur pun padan dah. Mana dia bukan jenis orang yang terus mudah kalah. Cuma kemampuan dia tu yang boleh dikatakan fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Orang macam ni baru boleh pakai wakilah ayat ni. Dah usaha tertutup tak boleh. Dah cuba dah hampir bertahun tak boleh. Lama-lama dia tetap attend kelas terbuka. Ya, jadi ustaz tetap bersangka baik. Tak ada pula bila nak bersalam lari, bila makan duduk jauh kan. Bila duduk muka macam ke 13 Mei dah muka tetap senyum. Tapi makna dia nak ceritakan bahawa ya Allah, aku berusaha. Faham? Itu cerita betul tau. Cerita betul tu. Bukan cerita yang direka-reka masa saya memandu tadi. Apa aku nak kelentong pagi. Dah. Oi, kelentong Haji Aziz bukan mudah nak kelentong tau. Yang kita ingat senang nak bohong. Tapi kalau tuan-tuan mungkin senang bohong. Tapi saya susah nak bohong ni. Bila cerita tu selalu dia mesti ada peristiwa untuk sharing yang bermanfaat. Saya tak sebut di mana, saya tak sebut namanya, saya tak sebut dia kerja apa, saya tak sebut. Tapi ini setengah orang yang SMS saya dan telefon saya, dia kata, Ustaz, kisah saya ni saya izinkan Ustaz cerita dalam ceramah, dia kata. Tapi jangan sebut nama Ustaz. Nama tak sebut, jangan takut. Isu dia tu kita kongsi supaya mungkin boleh bagi injection kepada orang yang mungkin dah usaha, dia tak lemah semangat, dia terus berusaha walaupun dengan plan B. Plan A tak boleh pergi nampaknya, pergi plan B. Tuan-tuan masih lagi mengikuti kuliah Lahad. Ini bukannya kuliah lain, tak ada. Saya tidak keluar tajuk, masih dalam tajuk lagi. Ya. Berhenti situ dulu lah kot. Kalau pergi ke Perenggan ni, dia jadikan lebih waktu. Jadi cukup sampai situ dulu. Kita ambil satu para lah mengikut apa ni kata kerja kita ni, seri ke-28. Tandakan kat situ sampai wus'aha ... sampai situ. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah, silap kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا